Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Anas Buhairi Kalamullah bin Hanafi, Ketua Jabatan Imigran, Encik Lokman Hakim bin Jazlan, Ketua Program Taklimat Kesedaran Keselamatan Elektrik, yang dikasihi penceramah kita iaitu Encik Syukri bin Yaakob, Executive Health Safety and Environment, Zon Timur Retail Division, Tenaga Elektrik Malaysia, dan tetamu-tetamu jemputan. Mari makan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan menjadi penyeri majlis ini. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita sama-sama dapat berkumpul untuk menjayakan majlis ceramah keselamatan elektrik pada hari yang mulia ini. Menadah tangan tanda kesyukuran, lafaz bismillah memperkukuhkan tautan, doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati majlis pada petang ini, dengan sukacitanya majlis menjemput Encik Irwansyah bin Muhammad Nordin bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadik. Allahumma anta azizul jalil. Sesungguhnya kami menadah tangan pada hari ini untuk merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma anta hasibul jalil. Sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Justru berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah apa kiranya segala kerja kami selama ini dan hari-hari yang mendatang, segala ibadah dan usaha kami yang itu sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Rahmatilah kami Allah dengan kasih sayang. Kasihlah kami serta serikanlah hidup kami dengan kekayaan dan ketinggian ilmu. Muliakanlah kami dengan kemuliaan akhlak budi pekerti. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim. Allahumma ya zajalal di kalangan wal kami. Ikram. Berikanlah keazaman, komitmen serta itizam dan istiqamah untuk terus menabur budi. Kurniakanlah kepadanya ya Allah, bangsa dan rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Irwansyah bin Muhammad. Pak petani menyabit rumput diberi makan. Majlis pada petang ini dijemput Encik Lokman Hakim bin Jazlan, Ketua Program Taklimat Kesedaran Keselamatan Elektrik, untuk menyampaikan ucapan haluan dengan hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anas, Ketua Imigran Malaysia, yang dihormati ketua jabatan, pegawai, penceramah jemputan dan juga peserta yang sedang mengikuti secara langsung ini. Sebelum saya meneruskan ucapan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Anas di atas kesediaan untuk dalam program ini. Walaupun biasa sibuk, beliau sanggup juga untuk serta pada malam ini untuk bersama kita. Dan
mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam program ilmu pada malam ini. Semoga majlis ilmu pada malam ini dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Program taklimat keselamatan elektrik ini telah dirancang awal dan telah melalui proses kertas cadangan dan seterusnya kepada perbincangan dan kelulusan daripada pihak atasan. Namun dengan datangnya sedikit ujian COVID-19, ianya sedikit membataskan perjalanan program ini. Namun begitu, kita bersyukur taklimat ini dapat dilaksanakan juga dalam keadaan iaitu dengan secara live streaming di mana peserta hanya perlu kekal di kawasan selamat dan berhubung menggunakan alatan telekomunikasi masing-masing. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, saya dimaklumkan yang pihak pengurusan telah berjaya mendaftarkan peserta melebihi target yang ditetapkan. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada pihak pengurusan yang telah bertungkus sama sekali kita dapat berkumpul dan mereka pada malam ini. Sebelum saya lupa, jutaan terima kasih kepada Tenaga Elektrik Malaysia selaku entiti yang banyak membantu pihak kami menjayakan taklimat pada malam ini. Tenaga Elektrik Malaysia juga tidak pernah jemu menjayakan kempen untuk menyedarkan masyarakat. Saya tidak ingin mengambil masa yang panjang. Semoga ilmu yang tuan-tuan perempuan perolehi pada malam ini dapat dimanfaatkan bersama. Saya mendoakan sekian terima kasih berjalan dengan lancar, insya-Allah. Demikianlah tadi ucapan adu-aluan daripada Encik Muhammad Haizal Keselamatan Elektrik. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi.
Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada sampannya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, dijemput Tuan Anas Bukhairi Kalamullah bin Hanafi. Lesungnya. Nanti dulu, mula. Tak berguna jika ada dayung. Okey. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada sampannya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Bagi lagi majlis kita pada hari ini, dijemput Tuan Anas Bukhairi Kalamullah untuk menyampaikan ucapan dan selaku ketua jabatan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis, berbunga-bunga sekali pantunnya. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Lokman selaku ketua program yang banyak menghabiskan masa dan kudrat untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Jutaan terima kasih juga ingin saya rakamkan kepada Tuan Sukri bin Yaakob kerana sudi meluangkan masa menerima jemputan kita untuk berkongsi dengan kami sedikit tentang kesedaran keselamatan elektrik. Saya juga turut berasa gembira kerana hari ini saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua bagi mengikuti taklimat kesedaran keselamatan elektrik ini. Tahniah dan syabas juga saya ucapkan di atas semangat dan kerjasama yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan majlis pada hari ini. Semangat sebegini amat diharapkan daripada semua pihak. Objektif agar segala tujuan dan matlamat dalam memastikan dapat dicapai demi keselamatan dan manfaat untuk semua pihak. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Wakil Jabatan Imigran Malaysia merasmikan taklimat kesedaran keselamatan elektrik ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Anas Bukhairi Kalamullah bin Hanafi di atas ucapan dan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan penceramah kita yang merupakan seorang yang tidak asing lagi dalam bidang elektrik, iaitu Encik Sukri bin Yaakob, Executive Health, Safety and Environment, Majlis Timur Retail Division Tenaga Elektrik Malaysia. Pertama sekali, terima kasih kepada saudara pengurusi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ahlihi wa sahbihi. Datang misali ya qawli. Saya hormati Ketua Program Keselamatan Elektrik pada malam ini, Encik Lokman Hakim Jalan Anas Bukhairi, Ketua Perkhidmatan Korporat Jabatan Imigran, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang mengikuti pada malam ini. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para penganjur kerana sudi menjemput saya ke taklimat kesedaran keselamatan elektrik 2020 pada malam ini. Saya cuba berkongsilah pada malam ini. Sebelum tu, sebelum kita pergi pada lebih lanjut, sedikit sebanyak saya perkenalkan diri saya berkenaan dengan latar belakang saya.
berasal sebenarnya dan saya sudah berkhidmat di Jabatan Tenaga Elektrik ni lebih kuranglah 20 tahun. Dan dalam masa 20 tahun tu lebih kurang 5 kalilah saya di tempat-tempat baru, iaitu dan yang terakhir sekali saya posting di Jabatan Safety lah, jabatan sekarang pada 2017 sehingga sekarang. Itulah serba sedikit daripada saya. Dan sekarang ni jabatan saya berada di dan saya untuk 3 negeri lah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okey, begitulah serba sedikit latar belakang saya. Okey, kita pergi kepada taklimat kita pada malam ini. Masa lagi. Okay. Kaitan dengan kesedaran keselamatan elektrik lah untuk orang awam dan sesiapa saja. Okey. Okey, apa yang akan saya cover pada malam ini iaitu apa itu elektrik, pengagihan bekalan elektrik, kemalangan elektrik dan juga panduan penggunaan elektrik selamat. Dalam taklimat saya juga pada malam ini, sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan, boleh diajukanlah ataupun nak tunggu pada end session pun boleh ataupun dalam saya bagi taklimat pun boleh. Okey. Okey, apa itu elektrik? Elektrik adalah kita semua maklumlah, elektrik adalah tenaga. Elektrik ialah pergerakan elektron dalam pengalir. Elektrik boleh didapati dalam 2 bentuk arus, iaitu arus terus dan arus ulang-alik lah. Elektrik yang dibekalkan ke rumah-rumah adalah sebanyak 230 volt hingga 400 volt dalam bentuk arus ulang-alik, ACAU. Di Malaysia ni memang kita tak nafikan lagi lah, yang membekalkan elektrik ialah syarikat tenaga elektrik berhad lah. Okey, kebaikan tenaga elektrik ni sudah semestinya murah, bersih, mudah digunakan dan tidak perlu disimpan. Maknanya kita tidak perlu menyediakan store untuk menyimpan elektrik. Okey, kita pergi pada next slide. Okey, ini adalah sikit sebanyak penghasilan tenaga dan sifat. Okey, penghasilan tenaga elektrik ni banyak peralatan yang boleh menghasilkan elektrik seperti generator. Generator biasanya kalau pernah tengok masa zaman-zaman kalau pernah pergi pasar malam ke, sekarang pun ada lagi kalau ada rumah-rumah yang masih ada yang generator ni. Okey, akumulator ni dinamo ni dia kalau perasan kalau dulu saya ingat ada basikal, kita buat basikal dulu, kalau kita beli basikal dia ada lampu kat depan tu, dia ada satu dynamo dekat tayar tu. Bila kita buka dynamo tu dia bergasir dengan tayar, maknanya lampu akan menyala. Itu pun boleh mengalirkan elektrik. Begitu juga dengan tindak balas kimia ataupun bateri. Selain pada itu juga yang sekarang ni yang famous ataupun lebih dikenali sebagai go green, iaitu solar lah, dan seterusnya jana kuasa hidroelektrik. Okey, sifat-sifat elektrik kita memang sebetulnya tidak boleh dilihat lah. Elektrik ni memang tak dapat dilihat dan juga tidak boleh didengar. Selain itu juga elektrik ni kita memang tak boleh dihidu lah. Okey, kalau boleh dihidu tu mungkin pelik sikit lah. Okey. Ada soalan pasal ni? Kalau tak ada, kita pergi pada next slide. Okey. Kenapa tenaga elektrik itu penting? Ini semua orang faham lah. Kenapa tenaga elektrik itu penting? Malam ni pun kalau tak ada elektrik,
Kita tak boleh nak live, kita tak boleh nak webinar, kita tak boleh nak dengar taklimat. Betul tak? Maknanya elektrik ni penting. Untuk kita nak on komputer, telefon. Zaman sekarang telefon apa ni tak boleh orang kata tak boleh nak dilepaskan. Soalah macam kita bangun tidur pun perkara pertama yang kita perlukan telefon. Kadang-kadang tu jadi sekiranya tak ada elektrik kita boleh nak charge telefon. Lepas tu tak boleh nak on komputer, tak boleh nak on switch on lampu dan sebagainya lah. Okey, selain itu juga elektrik ni untuk tenaga bunyi. Selain itu juga untuk kita perasan traffic light pun menggunakan tenaga elektrik. Selain pada tu torchlight. Torchlight pun menggunakan bahan elektrik itu dengan kimia, bateri. Okey. Selain pada tu tenaga haba sejuk pun memerlukan elektrik seperti peti ais, oven dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya saya pergi sedikit pengagihan elektrik oleh tenaga, iaitu apakah peralatan yang mengagihkan elektrik ni, yang mengagihkan elektrik ke rumah-rumah kita ni, apa benda okey. Saya percaya ramai dah pernah tengok lah biasa lalu-lalu tepi jalan saya tunjukkan. Ini adalah perpasangan tenaga ataupun penjanaan dan penghantaran. Jadi inilah yang menjana yang menghantar elektrik ke rumah dan sebagainya. Ini dikenali sebagai stesen hidro. Sekejap saya tukar saya punya ni pointer kepada laser. Okey, ini stesen hidro. Ini juga talian penghantaran. Ini biasa tengok kalau lalu ada biasa dekat hutan dan sebagainya lah. Ini pecahan masuk utama ni banyak. Kalau yang mana berada di Kelantan boleh tengok dekat Tanah Merah, di Kuala Krai, Pasir Putih, Kota Baru, banyak tempat. Masuk utama. Okey. Dia biasanya dekat ni dia ada dekat pagar ni, pintu pagar ataupun di bangunan ni dia ada tulis pecahan masuk utama ataupun pencawang elektrik. Okey, ini yang kita tengok, yang kita biasa tengok lah dekat sekolah pun ada, dekat bangunan dan sebagainya lah. Ini pencawang bangunan lah. Okey. Yang ni pencawang luar bangunan. Ini kita panggil compact sub. Ini adalah talian wautan rendah bertembaklah antara tiang ke tiang. Okay. Ini pencawang atas talian, atas tiang. Kalau perasan macam ni kita panggil pencawang atas tiang. Tapi sekarang dah tak banyak dah jenis macam ni. Okey. Okey, pengagihan elektrik ke rumah. Okey, ini untuk makluman lah yang kita duk guna elektrik selama ni dalam rumah ni. Okey, macam mana elektrik boleh mengalir ke dalam rumah? Inilah cara elektrik mengalir, iaitu bekalan elektrik TMB ke rumah melalui 3 fasa ataupun 1 fasa lah. Okey, meter terus pergi daripada ni, terus pergi pada meter ataupun fuse utama. Terusnya pada fuse utama pergi kepada switch utama untuk kita arus laki RCCT dan papan agihan lah. Lepas tu barulah pergi kepada switch-switch yang soket, switch dan sebagainya, switch untuk plug, untuk lampu, untuk televisyen dan sebagainya untuk peti sejuk. Ini adalah cara pengagihan elektrik ke rumah kita. Tahu ataupun yang belum tahu, insya-Allah malam ni boleh kita berkongsi lah cuba sedikit. Okey, seterusnya saya nak dengar tak?
Seterusnya saya berkongsi sedikit bahaya kemalangan maut ataupun tidak maut. Kemalangan maut ni biasanya masa maut disebabkan ranjatan elektrik atau faktor lain yang berpunca dari elektrik. Ini dikenali sebagai kemalangan maut lah. Okey, ini masa tidak maut disebabkan ranjatan elektrik atau faktor lain yang berpunca dari elektrik. Okey. Ini sedikit berkongsi berkenaan dengan litar pintas. Ini biasa kita dengar litar pintas. Litar pintas biasa kalau ada kebakaran biasanya kita dengar berkenaan dengan kenapa rumah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita terdengar itu disebabkan litar pintas. Okay. Kenapa terjadinya litar pintas? Biasanya pertama pendawaian rumah melebihi 20 tahun ataupun peralatan elektrik tidak dibenarkan mengikut piawai. Okey, peralatan elektrik tidak dibenarkan ni atau tidak mengikut piawai ni sekarang ni banyak sangat kita tengok pembelian secara online. Sekarang banyak sangat pembelian secara online. Tadi saya sarankan belilah barangan peralatan yang mengikut piawai lah. Hati-hati membeli barangan elektrik dengan online, tengok sebaik mungkin lah. Okay. Seterusnya penggunaan elektrik yang berterusan juga boleh menyebabkan litar pintas. Okey, seterusnya peti pun bolehlah menyebabkan litar pintas. Dan terakhir sekali melanggar had penggunaan yang dibenarkan. Jadi ini boleh menyebabkan litar pintas. Jadi litar pintas berlaku boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Litar pintas boleh berlaku antara dua fasa, antara wayar fasa, wayar neutral atau antara wayar fasa dengan wayar bumi. Arus elektrik yang sangat besar mengalir serta mengaktifkan pemutus litar arus baki RCC. Okey, seterusnya saya berkongsi sedikit kemalangan elektrik. Kemalangan elektrik, saya berkongsi sedikit gambar-gambar dan sebagainya, tapi gambar-gambar ini bukanlah kita nak menunjuk aib orang atau dan sebagainya, tapi kita malam ni nak berkongsi cuba sedikit lah. Kemalangan elektrik yang pernah berlaku. Okey. Ini kemalangan elektrik yang pernah berlaku. Jadi joluk buah mangga guna galah besi. Kebanyakan yang joluk buah mangga ataupun guna galah besi ni kebanyakan di ada kelapa sawit pun banyak berlaku benda ni. Maknanya kita tak nampak talian lalu yang pekerja tu bawa galah, tak perasan maknanya dekat atas tu talian, sebab kebanyakan di ladang kelapa sawit ni banyak talian-talian tenaga tertutup dengan daun-daun kelapa sawit, jadi talian tu tak nampak. Jadi pekerja membawa galah besi dan menggunakan galah besi dan terkena wayar talian tersebut dan boleh menyebabkan kemalangan elektrik. Jadi di ladang-ladang pun kita dah banyak berkongsi ilmu-ilmu sebeginilah. InsyaAllah. Okey, ini kaki tangan SESB terkena renjatan elektrik. 5 maut terkena renjatan elektrik di Taman Tema Air. 2 bersaudara maut kerana renjatan elektrik. Yang ni boleh baca lah. Okey, ini remaja cuba tarik wayar maut kerana renjatan elektrik. Ni jangan guna, ni saya nak maklum ni lah. Jangan guna telefon bimbit semasa dicas. Ini arahan Suruhanjaya Tenaga. Ini pun boleh menyebabkan kemalangan elektrik lah. Kita sedar atau tidak sedar, ataupun kita perasan ataupun kita pernah melakukan sebegini. Jadi kalau kita pernah melakukan sebegini, iaitu menggunakan bimbit semasa dicaskan, malam ni kalau yang dengar taklimat malam ni, harap-harap kita dapat tukar cara lah sikit masa telefon dicaskan, tidak kalau boleh elakkan daripada digunakan. Kalau nak guna, buka daripada cas tu lah. Terusnya ini pemancing maut kerana gewang. Gewang ni bukan gewer. Kalau orang Kelantan panggil gewer, bukan gewer tu. Gewang yang orang memancing tu ada gewang, nama gewang lah. Ni pemancing maut ni kerana gewang ni
Masa ni pemancing tu dia memancing dekat wire TMB tu. Dia lempar mata kain tu, kena talian tu, lepas tu dia cuba kait dan sebagainya lah. Jadi hati-hatilah Jangan kita cuba-cuba berani nak sentuh, sekiranya kita tiada ilmu lah. Dalam sekolah pun menengah mau lahir tersangkut wayar kabel elektrik, budak mati terkena renjatan elektrik. Kerana tengok kerana buatan sendiri, kerana berlebihan dan sebagainya, berbahaya. Okey. Ni sedikitlah mati curi kabel tenaga. Lagi kes mati sebab curi kabel. Curi kabel. Okey. Okey, panduan penggunaan elektrik selamat. Okey, ini sebuah panduan elektrik penggunaan cara selamat lah yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Okey, langkah keselamatan utama di rumah. Cara langkah keselamatan yang memasang plug 2 pin. Pertamanya, pastikan tangan anda kering. Ini betul-betul pastikanlah. Jangan lepas kita keluar daripada tandas ataupun tangan kita basah, kita terus terus memasang plug dan sebagainya. Okey, pastikan switch dimatikan terlebih dahulu. Yang ni amalkanlah switch, pastikan kita matikan terlebih dahulu. Lepas tu pasangkan plug dengan berhati-hati. Yang keempat, pastikan anda tidak menyentuh bahagian logam plug berkenaan. Hidupkan switch. Okey, ini untuk memasang plug dan ini untuk menanggalkan plug. Menanggalkan plug 3 dan 2 pin. Ini pastikan tangan anda kering. Matikan switch. Yang ketiga, tanggalkan plug dengan berhati-hati. Anda tidak menyentuh bahagian logam plug berkenaan lah. Cuba cabut tu elok tapi hati-hati jangan bersentuh dengan logam lah. Kerana ada ternampak logam. Okay. Punca-punca boleh berlaku kebakaran di pepasangan elektrik lah. Okay. Kebakaran berpunca dari pepasangan elektrik. Ini penggunaan alat elektrik yang berlebihan lah, beban yang melampau. Inilah yang dikatakan beban melampau ni, penggunaan yang melebihi. Kalau pernah perasan kat rumah kita ni ada masih guna cara macam ni, malam ni selepas taklimat ni kalau ada cuba tanggalkan dan guna baik mungkin lah sebab ia boleh menyebabkan juga litar pintas. Pepasangan elektrik bahaya apabila membuat penyambungan wire ataupun pelalih. Ini biasa-biasa tengok kalau kalau dekat bengkel ataupun cara nak cepat, dia buat penyambungan tanpa menggunakan penyambungan, dia bersih macam ni je tanpa guna black tape dan sebagainya lah. Ini berbahaya jugalah. Okey, ini penebak telah rosak dan wire terdedah lah. Ini kalau ada perasan wire-wire kat rumah dah rosak, balut black. Ini yang ketiga ni, memasukkan sebarang objek dalam soket. Ni kalau sesiapa yang pernah guna macam ni, nak cepat kan biasa sebab kita biasa plug kita nak pakai plug nak guna yang dua, kita guna je sebarang yang ada. Boleh asal boleh asal boleh guna kita guna, tak kira besi ke apa sebagainya, kita guna macam ni. Buat elakkanlah. Jangan sekali-kali kita guna sebegini. Ini adalah cara yang salah. Okey, ini boleh menyebabkan kemalangan elektrik. Okey. Guna banyak palam ke dalam satu soket. Ini pun beban lah, maknanya satu soket ni kita guna banyak plug dan sebagainya, tengok cubalah elak berlaku sebegini. Okay.
Ini juga awasilah anak-anak kita lah, anak-anak kita semua. Jualilah benda elektrik ini sebab kanak-kanak memang dia tak kenal cara bahaya dan sebagainya. Kita sepatutnya tegurlah sekiranya nampak dan sebagainya. Okey. Ini sedikit saya tunjuk pasangan. Sekarang ni dah musim, kebetulan ni dah bulan 12 musim tengkujuh. Ini musim banjir. Sekarang sekiranya pasangan ditenggelami air ni boleh menyebabkan bahaya. Dan TMB perlu motong bekalan lah. Okey. Okey. Sekiranya apa yang saya maklum tadi dalam slide tadi, sekiranya ada ternampak bahaya di luar ataupun ternampak sebagainya, ataupun ada kita ternampak wire putus di tengah jalan, ataupun kita tengok sekarang ni tengok musim-musim hujan ribut, pokok tumbang dan sebagainya, terkena talian, cepat-cepatlah kita membuat panggilan 15454. Elakkan berlaku kemalangan diri orang lain. Okay. Saya rasa setakat tu dulu pada malam ini, sedikit sebanyak perkongsian saya berkenaan keselamatan elektrik. Jadi saya harap-harap dengan perkongsian saya pada malam ini bolehlah sedikit sebanyak mendapat knowledge dan sebagainya lah untuk kita guna dalam kehidupan kita seharian. Okay, saya rasa setakat tu saya punya taklimat. Saya serah balik kepada pengurusi majlis. Silakan bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syukri bin Yaakob di atas ceramah yang telah disampaikan yang penuh bermanfaat kepada kita semua. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan membuka soalan kepada para hadirin. Okey, hadirin kita pada hari ini ada untuk menanyakan soalan kepada penceramah kita. Assalamualaikum kepada tuan penceramah. Saya ingin bertanya satu soalan. Apakah kemalangan yang mudah atau sering terjadi ketika pengguna menggunakan perkakasan elektrik? Terima kasih. Kita kumpul dulu soalan, nanti ada 3-4 soalan, penceramah jawab. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan kedua. Assalamualaikum kepada tuan penceramah. Saya Asrin bin Yusof ingin bertanyakan satu soalan. Jika terjadi kemalangan melibatkan tiang elektrik, adakah dibenarkan orang awam membantu masa atau perlu tunggu pihak TMB atau bomba? Pengurusi, boleh saya jawab 2 soalan dulu, pengurusi? Okey, boleh penceramah kita ini. Okay, terima kasih kepada yang bertanya berkenaan dengan soalan tadi yang dapat saya salin tadi berkenaan dengan kemalangan yang sudah kemalangan yang mudah atau sering terjadi ketika pengguna menggunakan kekasan elektrik. Okey, kemalangan yang sering terjadi
ketika menggunakan perkakasan elektrik ni, kebanyakan perkakasan ni perkakasan yang rosak lah. Biasanya rosak dengan ialah yang lama tapi rosak. Itu apa kata malangan elektrik lah. Biasanya yang rosak ni biasa pada wire. Ramai di kalangan kita masih lagi menggunakan barangan elektrik yang sudah rosak wire. Itulah kebiasaan terjadi kebocoran arus jika kita memegang wire dengan tangan yang basah, akan berlaku kemalangan elektrik. Maknanya kita perasan peralatan elektrik yang kita guna tu mungkin dah rosak dan sebagainya, cubalah kita ganti yang baru supaya kita mengelakkan berlakunya kemalangan elektrik. Sebab dalam taklimat saya tadi saya dah maklumkan elektrik ni kita tak nampak dan kita tak boleh hidu dia. Jadi kalau kita dah perasan benda tu dah rosak, jangan cuba-cuba nak gunalah menggunakan perkakasan yang rosak. Okey, soalan kedua tadi saya dapat tadi berkenaan dengan jika terjadi kemalangan melibatkan talian elektrik, adakah dibenarkan orang awam untuk membantu masa? Jadi okey, saya jawab soalan ni. Untuk soalan kedua ni, orang awam yang mempunyai atau pernah mengikuti sebarang kursus keselamatan ataupun CPR bersama Bola Salib Merah boleh membantu masa sekiranya dia ada knowledge, telah hadir keselamatan, telah hadir kursus keselamatan ataupun CPR, boleh membantu masa. Tetapi sekiranya tiada asas atau tiada kepakaran, lebih baik tunggu pihak yang berkebenaran sahaja bantu bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diinginilah. Iaitu lebih tepat lagi kita maklumkan pertambahan masa. Jadi sekiranya tak ada knowledge, cuba elakkan. Ataupun paling-paling tak pun sekiranya berlaku di depan kita cuba buat panggilan lah. Tadi yang saya kongsi panggilan nombor 15454 tadi. Sekiranya tak ada knowledge. Okay. InsyaAllah pihak tenaga elektrik akan datang dan potong bekalan buat sementara bagi memberi laluan kepada pihak yang berkenaan untuk memberi bantuan kepada mangsa lah. Okey. Terusnya. Semoga menjawab soalan yang telah ditanya oleh Okey, ada lagi ya yang bertanya soalan? Tak clear fungsi. Saya ada dua soalan untuk sedangkan sekarang adalah musim tertutup. Boleh dengar tak? Okey, saya dengar. Memandangkan sekarang adalah musim tengkujuh, jadi saya ingin bertanya, apakah persediaan terbaik yang dilakukan oleh pihak tenaga elektrik Malaysia dalam menghadapi bencana banjir, dan apakah tahap kesedaran dan pengetahuan orang awam tentang keselamatan sewaktu berlaku bencana banjir? Okey, terima kasih.
Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Saya jawab dulu soalan ni kot. Pasal saya tengok line ni tak berapa elok. Okey, berkenaan soalan tadi yang ditanya oleh Puan tadi, apakah persediaan terbaik lah yang dilakukan oleh pihak tenaga? Tambah-tambah sekarang dah musim bencana. Musim bencana bagi menghadapi bencana alam, bencana banjir lah. Sejauh mana tahap kesedaran dan pengetahuan orang awam lah tentang keselamatan sewaktu berlaku banjir, insyaAllah. Okay, saya cuba jawab yang ni dulu. Okey, kebiasaannya pihak tenaga elektrik Malaysia akan ada tim yang tunggu sedia untuk membuat rondaan pada setiap perpasangan. Maknanya kita di tenaga ada pasukan yang telah kita tentukan pasukan mana yang akan buat rondaan di setiap perpasangan kita, dan tempat-tempat yang kita kenal pasti selalu berlakunya banjir, kita akan buat rondaan di kawasan-kawasan tersebut lah. Dan sekiranya air banjir ataupun banjir naik sampai ke tahap bahaya, pasukan akan melakukan pemotongan bekalan bagi mengelakkan terjadinya kemalangan yang tidak diingini lah. Biasanya yang mempunyai label adalah perpasangan yang mempunyai label adalah di pencawan-pencawan elektrik lah. Bagi orang awam pula tidak digalakkan berada dekat dengan perpasangan atau tiang elektrik kerana risau jika ada kebocoran arus, arus yang boleh menyebabkan terjadinya kemalangan atau renjatan elektrik. Jadi kita minta kalau boleh elak jauh-jauh dengan kawasan-kawasan perpasangan di musim banjir. Puan, saya menjawab soalan Puan. Ya, okey. Terima kasih. Okey. Okey, ada lagi ke? Ada apa-apa soalan lagi? Okey, kita boleh ambil satu soalan lagi lah, Pusi. Apa? Boleh. Silakan. Akhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Dari Singapura, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Di lain masa berjumpa lagi. Akan kita saling